Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Mazrona Kalinggalan dalam Berita Pagi Sabah, Khamis 3 Mac 2022. Peristiwa pencerobohan Kampung Tanduo Lahad Datu 9 tahun lalu telah meninggalkan sejarah hitam apabila perwira negara gugur mempertahankan kedaulatan negara daripada pengganas Sulu. Insiden itu turut menyebabkan aktiviti harian masyarakat terjejas termasuk daripada segi ekonomi dan sosial. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Idris Abdullah berkata, bagi mengelak peristiwa seumpama berulang, kerjasama berterusan perlu antara masyarakat dan pasukan keselamatan. Ia bagi menjamin kestabilan negara yang menjadi tonggak utama kelancaran aktiviti harian. Demikian ucapan Datuk Idris yang dibacakan Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Sabah SSC Yusof Matais dalam majlis bacaan Yasin, doa dan tahlil memperingati peristiwa pencerobohan Tanduo di Majlis Daerah Kecil Tungku. Masyarakat juga diseru agar menyalurkan sebarang maklumat mengenai jenayah setempat dan jenayah rentas sempadan. Untuk menjamin kedaulatan negara, kita mestilah bekerjasama. Sama ada dengan pihak pasukan keselamatan dan melaporkan apa-apa yang kelihatan. Kehadiran orang-orang asing yang kita tidak kenali, yang mungkin akan menjadi ancaman kepada kedaulatan negara kita. Bekerjasama dengan agensi keselamatan baik polis maupun tentera, menyalurkan maklumat yang mana yang membawa satu ancaman kepada kawasan setempat agar pihak berwajib dapat memberi bantuan sewajarnya. Peristiwa berdarah pencerobohan Tanduo yang sudah memakan masa 9 tahun pun, tapi kesan dia memang susah kita nak lupakan. Jadi sebagai warga ataupun kepimpinan Tungku, saya menyeru kepada semua belia-belia untuk terus bekerjasama khususnya dengan pegawai keselamatan. Nasihat saya kepada generasi yang masa kini dan masa yang akan datang agar menjadikan tragedi Tanduo sebagai satu iktibar. Ia sangat-sangat mendukacitakan dan sangat memberi banyak kesan terhadap keseluruhan masyarakat dan juga negara. 3 kawasan telah dikenal pasti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah sebagai lokasi tumpuan operasi mencari dan menyelamat penduduk terlibat bencana alam. Ia melibatkan kawasan utara, pantai timur dan Kota Kinabalu. Menurut Timbalan Pengarah JBPM Sabah Farhan Supian Burhan, kawasan berkenaan sering dilanda bencana apabila tiba musim tengkujuh. Langkah kesiapsiagaan memang telah kita ambil dari masa ke semasa, daripada ramalan cuaca, daripada kesiapsiagaan logistik, aset dan juga sumber manusia. Memang kita telah siap sedia, terutama kita memberi fokus. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas majlis tamat latihan pentauliahan pegawai bomba bantuan di Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Penyu. Seramai 38 pelatih berjaya menamatkan latihan berkenaan. Sepanjang kursus ini dari awal dan sebelum kursus ini bermula, saya memang sudah berazam untuk buat yang terbaik kerana saya betul-betul mau menjadi bomba. Kursus ini memang mencabarlah bagi mental dan fizikal kami, tapi bukan untuk keburukan, tapi demi melatih kami untuk menjadi daripada manusia kepada masuk badan unit beruniform. Sangat mencabar nih untuk mendisiplinkan diri dengan training yang keras untuk bagi disiplin diri kita lah. Situasi semasa COVID-19, Sabah merekodkan sedikit peningkatan jangkitan baharu semalam sebanyak 78 kes menjadikan jumlah keseluruhan kes baharu 2,236. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS menjangkakan jumlah kes baharu berlega sekitar angka kes semalam untuk beberapa hari akan datang. Sebanyak 2,217 kes daripada kes baharu adalah dalam kategori 1 dan 2, masing-masing 8 kes dalam kategori 3 dan kategori 4 serta 3 kes dalam kategori 5.
Seramai 4,297 orang juga dilaporkan sembuh, manakala terdapat 24 kes kematian direkodkan di 11 daerah. Bagi perkembangan semasa program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids, 51,049 kanak-kanak telah mendapat vaksinasi daripada 411,400 kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun yang layak divaksin di negeri ini. Seterusnya ikuti statistik terkini kes baru mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Majikan dan pekerja di negeri ini kini boleh menggunakan perkhidmatan e-daftar pelanggan bagi mendapatkan nasihat dan membuat aduan berkenaan isu perburuhan kepada Jabatan Tenaga Kerja JTK Sabah. Menurut Ketua Penolong Pengarah Perkhidmatan Pekerjaan JTK Sabah, Othman Abdullah, pihaknya juga kini menyediakan kod QR bagi pendaftaran majikan baharu dan untuk tujuan mengemaskini bilangan penggajian pekerja. Ini adalah salah satu lagi strategi baru JTK Sabah dalam usaha kita untuk meningkatkan dan memastikan penyampaian perkhidmatan kita dapat diberikan terus kepada para pelanggan. Beliau ditemui RTM ketika program bersama JTK Sabah dengan kerjasama Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM di City Mall Kota Kinabalu. Program ini bertujuan memberi pendidikan kepada majikan mengenai undang-undang perburuhan dikuatkuasakan oleh JTK. Okey, sebab ada shop lot di sini kan, so setting the booth here convenient lah untuk yang pekerja sama majikan untuk deal with the process and the business over here. Semua majikan, at least apa yang diorang mau tahu, diorang boleh tanyalah. Masalah apa yang diorang mau tahu, di sini saja boleh lah. So you know lah, majikan pun sekarang kalau mau keluar pun bukan senang juga. Program ni baguslah sebab pada kami kan yang sedang bekerja yang di sini, senanglah kami mau tanya soalan bagaimana tentang cara kerja kami. Dalam program sama, JTK bersama SSM turut memeriksa 100 premis bagi memastikan majikan mematuhi Undang-Undang Perburuhan. Program ini akan diteruskan 5 Mac ini di ITCC Penampang dan 19 Mac di Kompleks Karamunsing Kota Kinabalu. Program agropelancongan sedang dirancang di daerah Putatan tahun ini oleh Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Putatan. Ia melibatkan projek ternakan kambing di Kampung Devanson, projek ternakan ikan kerapu hibrid di Kampung Sendil dan projek rakit terapung di Kampung Pasir Putih. Menurut Pengurus Besar PPK Putatan Abdul Hasrul Sulaiman, pihaknya sedang menanti peruntukan sebanyak RM526,000 daripada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI untuk tujuan berkenaan. Untuk yang akan datang, kita ada juga dimohonkan untuk pembangunan program agropelancongan. Ini terbarulah 2022. Sekarang ini kita sudah ada permohonan, kita tunggu kelulusan saja. Abdul Hasrul berkongsi demikian kepada pemberita RTM di Putatan. Dalam pada itu katanya, PPK Putatan juga giat membantu ahli yang terkesan akibat pandemik, antaranya melalui program Agropreneur Muda, pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat 2020 serta dana khas Pertubuhan Peladang masing-masing melibatkan 10 peserta. Turut dilaksana bantuan subsidi di bawah skim bantuan baja padi Kerajaan Persekutuan SBPKB bernilai RM166,400 melibatkan baja padi dan racun di bawah Pertubuhan Peladang Kebangsaan NAFAS. Bagi memastikan ahli PPK kekal aktif, PPK Putatan turun ke lapangan 2 kali seminggu bagi mendapatkan laporan aktiviti ahli, membantu pemasaran hasil selain mewujudkan tabung usahawan. Setakat ini, PPK Putatan mempunyai seramai 900 ahli. Seorang bekas penjawat awam mengaku tidak bersalah terhadap 13 pertuduhan memalsukan dokumen untuk mengeluarkan sijil lahir di Kota Kinabalu. Pengakuan dibuat di hadapan Hakim Abu Bakar Manat di Mahkamah Session Khas Rasuah Kota Kinabalu.
Tertuduh 35 tahun didakwa memalsukan salinan buku rekod kesihatan ibu serta buku rekod kesihatan bayi dan kanak-kanak pada tahun 2012 dan 2013 bertempat di Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara Kota Kinabalu. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 468 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara 7 tahun dan denda. Pendakwaan dikendalikan Pegawai Pendakwa SPRM di Zulkarnain Rosab Hasbi manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Hakim menetapkan ikat jamin RM10,000 dan mengarahkan tertuduh membayar pendahuluan ikat jamin RM6,000 dengan seorang penjamin warga tempatan dan melaporkan diri ke Pejabat SPRM Kota Kinabalu setiap bulan. Sebutan semula kes ditetapkan pada 22 April depan. Program mengimarahkan masjid terus dilaksana dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP ketat. Ia termasuk ceramah sempena sambutan peristiwa Isra' dan Mi'raj yang disampaikan penceramah undangan Ustaz Rafael Muhammad Enarji di Masjid Negeri Kota Kinabalu. Bercakap kepada RTM selepas program berkenaan, Imam Besar Masjid Negeri Al-Hafiz Ustaz Suhaidi Kuanting memberitahu meskipun SOP dikuatkuasakan demi mengekang penularan pandemik COVID-19, pihaknya akan terus melakukan aktiviti mengimarahkan masjid bersesuaian dengan keadaan semasa. Tapi kita juga tidak ketinggalan untuk mengadakan sedikit sebanyak pengimarahan, di antaranya ceramah dan juga kuliah khas dan juga macam-macam aktiviti lagi lah bersempena Isra' Mi'raj ini juga. Dan alhamdulillah kita jemput ada beberapa penceramah yang tersohor juga di negeri Sabah ini. Sambutan ini sebetulnya bukan sekadar retorik ya, tapi sebetulnya ada ibrah yang sangat besar yang perlu kita ambil pengajaran dari peristiwa inilah. Macam malam ni alhamdulillah kita sudah kongsikan hadiah teristimewa dari Allah buat kita, iaitu perintah solat. Majlis dimulakan dengan solat maghrib disusuli ceramah Isra' Mi'raj bertajuk Anugerah Terindah Isra' dan Mi'raj, kemudian diteruskan dengan solat fardu Isya'. Sekian paparan berita pagi Sabah, lengkapkan vaksinasi dan dos penggala anda. Saya Mazrona Kalinggalan. Assalamualaikum dan salam hormat. Masing-masing punya cara.